Bismillah. Saya adjust sikit Sama buka curtain boleh? Jauh tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wal hadi ila siratin mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji ke hadrah Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, taufik dan i'anah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah himpunkan kita di dalam rumah. Allah jumpakan kita di dalam rumahnya sebagai satu kemuliaan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu semasa waktu pandemik, tidak ada siapa yang boleh masuk ke dalam rumah Allah walaupun kita mempunyai kunci. Tidak ada siapa yang mampu untuk menjejakkan kakinya di rumah Allah walaupun kita boleh membuka pintu rumah Allah tersebut. Inilah yang dikatakan kehendak Allah, takdir yang tak ada siapa boleh melangkawinya. Dalam surah Yasin, dulu tiap-tiap malam Jumaat di masjid-masjid, di surau-surau orang akan baca surah Yasin. Sekarang dah mula beransur hilang. Dalam akhir surah Yasin kita selalu baca, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun ila al-akhir al-ayah. Apabila Allah menghendaki sesuatu, tak ada siapa boleh menghalang. Tetapi kadang-kala kita terlupa. Kita rasa bahawa hanya kematian itu cuma takdir. Mati itulah takdir. Selain daripada mati, jodoh bukan takdir. Ini yang dipegang oleh setengah masyarakat, bahawa mati itu takdir Allah, jodoh, kahwin, takdir Allah. Yang lain selain-lainnya
kadang-kala kita terlupa dia juga termasuk dalam takdir Allah. Sebab itu Allah didik kita dalam Al-Quran, dalam salah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Yang tadbir alam ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa juga tuan-tuan? Tak semesti orang yang mempunyai dua tangan yang baik, dia boleh mengangkat dua tangannya untuk takbiratul ihram. Tak semesti seorang yang mempunyai dua kaki yang baik, dia boleh datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak semesti seseorang yang mempunyai mulut yang ada suara, dia boleh membaca Al-Quran. Dan tidak semesti orang yang mempunyai dua penglihatan, dia boleh melihat Mashaful Quran. Inilah yang kita katakan ketentuan daripada Allah. Sama ada ketentuan yang kita dapat ini adalah ketentuan yang baik, atau ketentuan yang kita dapat ini ketentuan yang tidak baik. Sekarang kita tengok tuan-tuan, Masya Allah, Allah berikan pengajaran kepada kita dalam satu perkara kepada satu perkara. Sebenarnya pada pandangan saya yang bodoh ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dan mendidik kita. Allah melihat kita sama ada kita ini mahu balik semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Kita ni nak balik tak pada Allah? Kita ni nak kembali tak semula kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Selepas satu-satu Allah tunjukkan kepada kita. Banjir ini tuan-tuan bukan Malaysia saja, satu dunia. Banjir ini satu dunia tuan-tuan. Pakistan banjir, Turki banjir, negara-negara Timur Tengah sebahagiannya ada yang banjir. Ini apabila kita lihat bukannya di negara kita sahaja, tetapi di seluruh dunia Allah tunjukkan kepada kita tentang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mampu untuk menghalang takdir Allah. Apabila Allah hantar airnya, tak ada siapa mampu menghalang air ini daripada merempuh apa yang ada di hadapannya. Tidak ada siapa pun mampu menghalang angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merungkai perkara apa yang ada di hadapannya. Rumah, bangunan, kenderaan, manusia. Tak ada siapa mampu tuan-tuan. Allah tunjukkan kepada kita tentang kekuasaan dan kebesaran Allah. Tetapi manusia dia tetap leka dengan apa yang dia laksanakan, apa yang dia buat, sehingga dia lupa bahawa dia ini di dalam penaklukan Allah. Dia di dalam takdir Allah. Kenapa kita lupa tuan-tuan? Kadang-kala apa yang Allah anugerahkan atas kita, kita rasa kita memiliki alam ini. Bila kita ada harta, kita mula rasa diri kita kaya. Lalu kita terlupa harta yang ada pada kita asalnya adalah daripada anugerah Allah. Dulu kita percaya. Lama-lama bila dah terlalu banyak harta kita, kita rasa akulah yang kaya. Sebelum ini kita berkata dalam diri kita, Alhamdulillah rezeki Allah. Allah bagi aku rezeki. Dan kita pada awalnya kita kata itu pemberian Allah. Itu dari Allah. Itu dari Allah. Tetapi bila dia telah mula berhimpun di keliling kita, kita mula lupa. Lalu pada ketika itu kita mula rasa akulah si kaya itu. Walhal kita belajar tauhid, yang maha kaya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tetap miskin. Apa tanda kita tetap miskin? Sampai sekarang kita tetap tadah tangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang tadah tangan dengan kita ni orang miskin, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita pergi mana-mana, tiba-tiba datang orang, kemudian dia jumpa kita, lalu dia tadah tangan kepada kita. Kita kata, tolonglah ni orang miskin. Kita sampai sekarang, tuan-tuan, tadah tangan dengan Allah. Memang kita ada duit, kita boleh beli obat, tetapi kita tak boleh beli sihat. Memang kita ada duit, kita ada harta, tapi kita tak mampu beli kesihatan. Kerana sihat dan afiah itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa doktor. Kita bagi tahu doktor, doktor tolong sihatkan saya.
Doktor kata, saya tak mampu sihatkan kamu. Kerana yang memberikan kesihatan dan keafiatan itu adalah Allah. Tuan-tuan, tatkala apabila manusia ini mula lupa Allah, ketika itulah manusia ini jadi huru-hara. Dan ketika mula alam ini, tuan-tuan, orang yang berada alam ini lupa kepada Allah. Pada ketika itulah alam ini jadi huru-hara. Dan bila alam ini jadi huru-hara, tuan-tuan, pada ketika itu hampirnya kiamah ini telah terlalu hampir untuk dikiamahkan oleh Allah akan dunia ini. Bila huru-hara berlaku, perjalanan bintang huru-hara, perjalanan bulan huru-hara, perjalanan matahari huru-hara. Walhal Allah sebut dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika takdirul azizil alim. Bila berlakunya huru-hara ini, tuan-tuan, keadaan bumi ini mula porak-poranda. Banjir sepatutnya tak banjir, tempat yang tidak banjir jadi banjir. Keadaan menjadi huru-hara, tuan-tuan, apabila orang ini mula lupa kepada Allah. Sebenarnya, tuan-tuan, Allah ingatkan kepada kita dalam surah Jumu'ah, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Bila engkau dah salat, kata Allah, bertaburlah di muka bumi ni, ambillah apa pun nikmat dia. Tapi jangan lupa, kata Allah, apa dia? وَاذْكُرُوا كَثِيرًا. Ingat Allah banyak-banyak. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kamu tak lupa Allah, kita ingat Allah, maka kita dalam kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini permintaan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang kita minta. Tetapi tuan-tuan, kita sebenarnya tak adil dengan Allah. Kita minta dunia baik dan akhirat baik. Tetapi kita berat di mana? Kita berat di dunia atau kita berat di akhirat? Tuan-tuan, dunia tak salah. Dunia tak salah. Jika dunia yang ada pada kita boleh menjadi asbab untuk kita masuk syurga, ambillah dan gunalah. Sebab itu kalau dulu waktu khutbah, tuan-tuan, khatib selalu pesan kat kita, jadikan dunia itu jambatan kepada akhirat. Bukan jangan jadikan dunia itu menjadi asbab kita masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dilarang oleh Allah. فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Sebab itu apabila kita mula lupa dan lupa kepada Allah, ketika itu kita mula berbuat dosa. Saya tak tinggal semayang, Ustaz. Memang, tuan-tuan, orang yang gaduh sekarang orang semayang ke orang tak semayang? Kadang-kadang dalam kelas mengaji Quran pun gaduh, tuan-tuan. Jadi yang belajar Quran pun bukan orang yang jahil yang bergaduh ni, tuan-tuan. Orang pandai-pandai, orang yang baca Quran bergaduh. Saya tak tinggal baca Quran, Ustaz. Betul. Betul. Dalam masa kita mengerjakan satu kewajipan, kita meninggalkan satu kewajipan yang lain. Memang kita puasa, tuan-tuan. Kita tak tinggal puasa Ramadan. Tapi dalam satu kampung kita putuskan silaturahim. Bila kita ditanya, kita belajar bab puasa. Belajar, tuan-tuan, berkali-kali khatam bab puasa. Perkara yang batalkan puasa, Ustaz, kalau korek hidung batal, korek aib orang tak batal. Korek aib orang tak batal puasa, tapi batal amalan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wahai orang beriman, puasalah dalam bulan Ramadan. Seperti mana yang telah difardukan oleh Allah sebelum orang-orang sebelum kamu. Ujung dia apa, tuan-tuan? La'allakum tattaqun.
Bermakna makin kita puasa, makin kita takut dengan Allah. Puasa ni tuan-tuan, nama dia imsak. Imsak ni apa? Tahan. Puasa pada bahasa dia, tahan. Pada syarak dia, sampai waktu subuh dah tak boleh makan. Tahan makan, minum dan jima' siang hari. Ini pada syarak. Dan sehinggalah waktu maghrib boleh makan. Ini syaraknya, makna puasa pada syarak. Makna puasa pada bahasa tahan. Apa yang perlu kita tahan sehingga aku jadi orang yang takut dengan Allah. Kita orang puasa, kita orang semahyang, kita orang yang buat umrah, kita orang yang buat haji. Betul. Memang tak disangkalkan. Tetapi maksiat-maksiat batin ini kita masih tak tinggal. Kita masih hasad. Kadang-kadang tuan-tuan dalam masjid kita cerita hal orang. Kadang-kadang kita terlupa tuan-tuan. Sepatutnya Masya Allah kita berada pada tempat yang baik, kita akan jadi lebih baik. Kenapa kita berada pada tempat yang baik, kita tak boleh jadi baik? Sebenarnya tempat yang salah atau kita yang salah? Masjid tak salah. Yang salahnya orang yang berada dalam masjid. Begitulah keadaannya. Semakin kita belajar, sepatutnya semakin kita tahu. Semakin kita tahu, sepatutnya semakin kita boleh menjaga perkara yang tidak betul. Dan kita boleh melakukan perkara yang betul. Tetapi semakin kita belajar, semakin kita seolah-olah tak tahu. Yang ni dosa, macam tak tahu pula dosa. Sepatutnya semakin kita belajar, semakin kita tahu yang itu dosa. Semakin kita belajar, semakin kita tahu yang ni perkara yang Allah redha, kebajikan yang perlu kita buat. Tetapi apabila sekarang ini kita tengok seolah-olah program masjid tuan-tuan sebulan 40 kali. Tak macam seawal tahun 90-an. Seawal tahun 90-an saya rasa program masjid 4 kali sebulan. 4 kali sebulan malam Jumaat wajib baca Yasin. Tapi orang dulu baik. Orang dulu baik tuan-tuan. Silaturahim dia, ukhuwahnya. Satu kampung ukhuwah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Masya Allah. Belajarnya tak banyak. Tetapi mereka semakin dekat dengan Allah dan terus dekat dengan Allah. Kenapa sebenarnya? Apa yang Nabi SAW nyatakan kepada kita. Apabila zaman ini mula akhir, apabila dunia ini mula nak diqiyamahkan oleh Allah, Allah tarik keberkatan ilmu. Ilmu ada, tapi barakahnya diangkat. Ilmu ada, tapi keberkatannya diangkat. Macam mana diangkat keberkatan ilmu? Apa barakahnya ilmu? Barakahnya ilmu itu, iaitu kita tahu, tapi kita tak boleh buat. Kita tahu, yang ni tahu, yang ni tahu, yang ni tahu, tapi tak boleh buat. Tuan-tuan, tengok Allah hinakan kita. Allah hinakan kita tuan-tuan. Zaman ini tak ada satu orang pun yang dalam poket dia tak ada telefon. Termasuk saya. Allah tunjukkan memang dalam hidup kau ni memang kau tak boleh lepas dengan handphone. Memang itu yang kau nak dan aku kabulkan. Sekarang tuan-tuan kita tak boleh lepas dengan handphone. Nak masuk masjid kena ada handphone. Nak masuk kedai kena ada handphone. Tuan-tuan nak sujud, tuan-tuan nak tawaf, tuan-tuan nak sa'i kena ada handphone. Kalau tuan-tuan tak ada handphone, tuan-tuan tak boleh tawaf, tuan-tuan tak boleh sa'i. Tuan-tuan nak pergi jumpa Nabi sekarang kena ada handphone. Kalau tuan-tuan tak ada handphone, tuan-tuan tak boleh jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita nak, Allah kabulkan permintaan kita.
Kami tak minta, memang kita tak minta, tapi itu yang kita buat sebelum ini. Kita tanya diri kita, tuan-tuan, Masya Allah, banyak kita tengok handphone atau kita banyak tengok Al-Quran? Banyak mana masa kita yang kita buat ini, yang kita luangkan, yang kita buangkan? Tuan-tuan, kita tak boleh tipu siapa-siapa. Khususnya kita tak boleh menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia sentiasa melihat apa yang kita buat. Dan inilah besok, apabila kita balik bertemu Allah, kita rasa kita hebat, rupanya kita tidak hebat. Ketika ada perkara dan ada kejahatan yang masih belum kita tinggalkan, ini yang besok kita balik dalam keadaan menyesal dengan Allah. Kita memang zikir buat, baca Quran buat, semayang sunat buat, Isnin Khamis buat, mengumpat pun buat. Jadi apa faedah puasa? Apa faedah zikir? Apa faedah semayang sunat? Apa faedah bangun malam? Kita memang buat baik, tetapi kita masih tak boleh tinggal jahat. Bila kita masih tak boleh meninggalkan kejahatan pada waktu itu, maka inilah yang disebut oleh ulama amal saleh yang disia-siakan. Amal saleh ini jadi amal saleh yang sia-sia. Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran, orang puasa nanti jadi orang takut, orang semayang nanti jadi orang takut, orang sedekah nanti jadi orang takut. Kenapa kita tak boleh takut? Mesti ada kita yang silap, bukan amalan tu silap. Amalan tak silap. Pada fiqahnya kita betul. Rupanya pada Allah kita tak betul. Sah pada fiqah tapi tidak sah pada Allah. Pada ketika inilah tuan-tuan, besok kita balik jumpa Allah. Sebelum kita berada di Yaumul Mahsyar, Allah telah tasawurkan dulu gambaran kita, amalan kita. Bila mana tuan-tuan? Bila roh berada melalui di antara dua mata kita ni. Bila roh ni lalu dua mata, ketika itu kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditasawurkan amal kita. Kita perasan tak bila tatkala seorang itu nak meninggal dunia, dia termenung sekejap. Dia berapa saat sebelum dia meninggal. Ketika itu dia sedang diperlihatkan oleh Allah akan suratan amalnya. Kalau amal saleh dia banyak, alhamdulillah, ketika itu dia balik bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tersenyum. Dia seronok nak balik jumpa Allah. Tetapi pada masa dia melihat akan amal jahat, dia terlalu banyak. Itu dalam kuliah saya selalu bertanya kepada diri saya dan semua jamaah, siapa yang berani daripada 1 Januari 2021 sehingga 26 hari bulan Disember, dia tak pernah tak kata orang. Dia tak pernah dengar buruk orang, dia tak pernah cakap buruk orang. Tuan-tuan, kalau kita sendiri pun tak berani nak mengatakan, saya setahun tak dengar buruk orang, tak cakap buruk orang. Tuan-tuan, Nabi cakap, bila kita dengar buruk orang dan kita cakap buruk orang, amal soleh kita sebelum ini dihilangkan oleh Allah, diberikan kepada orang tersebut, dan seluruh kejahatannya Allah pindahkan kepada kita. Kalaulah kita mati di saat ini, apa ada pada kita? Fitrah manusia, dia selalu melihat kebaikannya tetapi melupakan kejahatannya. Ini fitrah, tuan-tuan. Kita selalu ingat baik kita. Kita pergi umrah berapa kali, kita ingat, tuan-tuan.
Tuan-tuan, kita mengumpat berapa kali, ingat tak? Tuan-tuan boleh ingat tak? Saya boleh ingat tak? Kita tak ingat kan? Ada tak orang perempuan boleh ingat? Boleh tak ingat? Dalam semua hidup berapa kali mengumpat? Boleh ingat tak? Tak ingat kan? Tapi Allah tak lupa. Allah tidak akan lupa sekali-kali. Allah tidak akan lupa setiap kejahatan kita secara detail. Daripada mula kita akil balik, Allah tidak akan melupakan satu pun tidak akan gugur kesilapan kita dari mula kita akil balik. Satu ditanya oleh Allah. Ini yang besok kita duduk di padang mahsyar, kita kata, Ya Allah, lamanya. Ya Allah, lamanya bila nak habis ni? Ya Allah, kenapa lama sangat? Lamanya ya Allah, kenapa lama ni? Kita kena hisap satu-satu. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan orang. Selagi orang tu tak ampunkan dosa kita, selagi tu kita ditahan. Ditahan dan terus ditahan. Tuan-tuan, mungkin kita lupa kesalahan kita, tetapi Allah tidak sekali-kali lupa dengan kesalahan kita. Tidak akan sekali-kali lupa akan kesalahan kita. Allah takkan lupakan. Sama ada dosa itu dosa yang zahir, sama ada dosa itu dosa yang batin. Kenapa seseorang itu boleh lupakan kesalahannya? Sebab hati dia mula rosak. Hati kita bila kita rosak, tuan-tuan, kita takkan nampak benda itu silap. Kita takkan nampak benda itu salah. Inilah yang ditakuti oleh para salafus salih. Sebab itu apabila hati itu rosak, ulama disebutkan, maka dia sengaja melakukan dosa dengan harapan taubatnya Allah terima. Dia buat dosa dan buat dosa. Tuan-tuan, Allah Ta'ala tak pernah zalim dengan kita. Sebenarnya kita sendiri yang buat zalim dengan Allah. Saja-saja ke ya tuan-tuan, Allah nak bagi bencana demi bencana. Saja-saja ke tahap. Tak. Tuan-tuan tengok zaman sekarang. Malu kita, tuan-tuan, kalau kita tengok. Tuan-tuan ada Facebook, saya ada Facebook. Allah angkat malu pada orang perempuan. Tuan-tuan tengok orang perempuan kadang dah tua-tua, joget-joget tuan-tuan kat jalan. Malu kita, tuan-tuan, kita tengok. Ya Allah, malunya orang Islam macam ni, ya Allah. Ya Allah, malunya, ya Allah. Tuan-tuan, kalau zaman saya kecil dan tuan-tuan zaman tu muda, kalau berlakulah perkara itu dalam kampung itu, aib ke tidak aib, tuan-tuan? Aib, tuan-tuan. Aibnya orang ini, aibnya orang ini. Tapi sekarang tak, maka dosa menjadi satu kegembiraan. Ketika mula orang mula gembira dengan dosa dan gembira dan terus gembira dengan dosa, dan mereka tak sedar yang tu satu dosa, lalu Allah ingatkan kita dan dikafarahkan kita dengan perkara yang kita lalui sekarang. Allah datangkan, kamu ingat tak? Kamu ingat tak Allah balik? Aku datangkan wabak ini, kamu ingat tak Allah balik? Lepas tak habis lagi wabak ni, kemudian Allah datangkan banjir, kamu ingat tak aku balik? Jika mana kita makin terus lupa dan terus lupa dan terus lupa, pada ketika itulah kita ini dalam golongan orang yang mula mengkufurkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa na'udzubillahi min zalik. Ni zaman ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya bila sebut tentang zaman ini, saya rasa cukup takut.
Tuan-tuan, di antara Jeddah dan Makkah, tuan-tuan, dekat kawasan perumahan sekarang dah ada kelab malam tau. Tuan-tuan, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Dulu masa kami di sana, zaman saya muda-muda dululah, tuan-tuan lagi muda zaman tu. Kita tak dengar benda-benda ni, tuan-tuan. Adalah sikit-sikit tapi tak seteruk sekarang. Tak seteruk sekarang. Saya buat haji tahun 1993. Zaman tu, tuan-tuan, zaman sunyi, dari orang semua dalam keadaan yang seronok buat ibadat. Sekarang, tuan-tuan, Masya Allah, kita dengar macam-macam. Orang kafir dah boleh masuk tanah haram sekarang, tuan-tuan. Sekarang. Artis-artis telah dipuja-puja sehingga boleh masuk, tuan-tuan. Sekarang. Lalu kita tanya, zaman ni zaman apa ya? Kita akan tanya. Zaman ni zaman apa ya? Kita akan tanya. Sebenarnya apa yang akan berlaku? Rupanya alam ini sudah hampir untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita masih dalam keadaan yang leka, tuan-tuan. Dalam keadaan yang lalai dengan kehidupan ini. Kita terus melakukan kejahatan demi kejahatan. Saya baik. Tuan-tuan, satu hari orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, siapakah orang baik? Cubalah bagi tahu kami." Kata Sayyidatina Aisyah, iaitu orang yang sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Sentiasa rasa bersalah dengan Allah. Lalu tuan-tuan, kita tanya diri kita pada hari ini, berapa kalikah kita rasa bersalah dengan Allah? Ya Allah, hari ini aku dah buat salah apa dengan kau ya Arhamar Rahimin? Ataupun kita tak rasa langsung salah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita tanya diri kita, yang tahu adalah kita. Orang lain tak tahu. Yang tahu kita. Berapa kali aku rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa taala? Ataupun aku rasa aku ni orang baik, aku orang saleh. Tuan-tuan, tuan-tuan ingat tak satu makhluk nama dia Azazil? Dia rasa baik, tuan-tuan, dia tak pernah rasa salah. Rupanya akhir hidup dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, betul ke orang yang hidupnya buat baik tak dapat mati yang tak baik? Tuan-tuan kenal tak Abdullah bin Ubay? Kan dia duduk dengan Nabi, kan dia semayang jamaah dengan Nabi. Rupa dia mati, dia dalam keadaan yang kufur kepada Allah. Tuan-tuan kenal tak seorang yang telah membunuh, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar atau Sayyidina Osman Ibn Mulkan. Dia ni ahli Quran, tuan-tuan. Dia hafal Quran. Dia orang yang mengajar Al-Quran. Akhirnya dia menikam salah seorang 4 sahabat ini. Dia yang membunuh salah seorang daripada 4 sahabat. Saya terlupa. Ini orang ahli Quran, tuan-tuan. Jadi kita tahu ke keadaan kita besok akhir kita macam mana? Sebab apa? Sebab kita rasa baik. Rupanya dalam kita rasa baik, ada kesilapan yang kita buat, yang kita lupakan. Sebab itu ulama-ulama, tuan-tuan, mereka ni terlalu rasa takut. Mereka semayang 2 rakaat, mereka takut, ya Allah, kau terima tak semayang aku tadi?
Kita tak ada rasa apa-apa kan tuan-tuan kan? Kenapa ada doa? Rabbana taqabbal minna salatana. Dalam doa witir. Wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhashyu'ana wa tammim taksirana ya Allah. Saya rasa tuan-tuan pernah dengar doa ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah kau sesatkan kami, ba'da iz hadaitana, lepas kau datangkan kepada kami hidayah, wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tuan-tuan, doa ni ada. Dan ada berlaku selepas ia beroleh hidayah lalu disesatkan oleh Allah. Kita takkan selesa selagi mana sebelum kita boleh mengucap dua kalimah syahadah inda sakaratul maut. Jangan selesa tuan-tuan. Sebelum kita boleh mengucap dapat mati husnul khatimah, jangan selesa tuan-tuan. Sebab ibadat kita tak mampu nak beli syurga Allah. Tak mampu tuan-tuan. Tak mampu kita nak beli syurga Allah. Semayang kita tak mampu tuan-tuan. Kita boleh baca Quran ni berapa tahun. Dulu kita tak boleh baca Quran, kita sibuk dengan kerja tuan-tuan. Dulu kita tak mampu datang masjid. Dalam berapa tahun ni aja, dalam 15-20 tahun ni aja. Dulu kan kita sibuk dengan kerja, pagi-pagi dah pergi kerja, petang baru balik, malam baru balik. Ini baru dapat tuan-tuan 20 tahun. Kita dah rasa hebat kan? Umur kita 70 tuan-tuan. 20 tahun tuan-tuan, 50 tahun lagi pergi mana ni? 50 tahun ni Allah tak tanya ke? Allah tanya. Kau buat apa lagi 50 tahun ni, kau buat apa? Masa yang aku bagi kau 50 tahun ni, kau buat apa? 20 tahun memang kau pergi masjid. 50 tahun lagi, Allah, adakah Allah biarkan? Allah tak tanya langsung. Allah tanya tuan-tuan. Ini dalam surah At-Takatsur. Summa la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Semua nikmat yang aku bagi besok aku tanya satu. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita baru nak sempurna 20 tahun, dalam masa 20 tahun ini pun kita tak boleh tinggal maksiat. Tak boleh tinggal lagi maksiat. Tak boleh tinggal lagi kejahatan. Macam mana kita nak masuk syurga Allah? Macam mana kita nak jadi ahli syurga Allah? Yang inilah tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam dunia ni memang kita rasa selesa. Tapi tunggu orang usung kita. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Besok orang yang sibuk dengan hal hidup, tunggu sampai mana dia diusung. Tuan-tuan, lambat cepat dia pasti berlaku. Lambat cepat dia pasti berlaku. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingat kepada kita, sebab kita ni ahli dosa. Apa kata Sayyidina Rasul? Siapa-siapa yang membaca tahlil
100 kali sebelum daripada tidur. Nescaya Allah ampunkan dosanya walaupun sebanyak dan sebesar sebanyak buih di laut. Tahlil ni mudah tuan-tuan. Tuan-tuan hafal, saya hafal. Cumanya, boleh tak kita buat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebelum dari tidur baca 100 kali. Kenapa nak kena baca, Ustaz? Mana tahu malam ni malam terakhir untuk kita dihidupkan oleh Allah. Kita tak tahu umur kita, tuan-tuan. Bila masa kita balik, tuan-tuan, kenapa kita dihidupkan lagi oleh Allah? Kawan kita ada yang mati sebab Covid. Abang kita, adik kita, ada yang mak ayahnya mati sebab Covid. Kenapa Allah hidupkan aku Rupanya Allah sayang kepada kita, lalu diberikan kita peluang demi peluang untuk buat baik. Allah masih lagi beri kita peluang. Peluang hidup ini Allah berikan kepada kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah sayang kita, tuan-tuan. Cukup sayang kita. Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu siap-siap kepada kita umat aku akhir zaman, orang dia umur dia pendek dan badannya lemah. Umurnya pendek, tuan-tuan. Badan dia lemah. Maksud kata badan lemah ni apa? Badan dia tak mampu untuk berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sekarang tak mampu, tuan-tuan, nak buat ibadat. Tak mampu, tuan-tuan. Kita lemah, tuan-tuan. Tak macam orang dulu. Tuan-tuan, kalau sebelum pandemik ni, kalau kita tengok, orang datang semayang Jumaat pukul berapa, tuan-tuan? Kalau masa kita kecil-kecil dulu, 12.30 orang dah penuh, tuan-tuan. Kita melihat perubahan masyarakat. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW berlaku dan terus berlaku. Kalau dulu sepanjang Jumaat, kalau masuk pukul 1.30, 12.30 dah ada orang, tuan-tuan. Sekarang 12.30 kosong masjid. Kalau kita datang awal 12.30, kita dah nampak orang ni semayang. Ada Pak Haji tu tengah baca Quran. Ada orang ni tengah zikir. Sekarang tak ada, tuan-tuan. Orang datang makin lambat, makin lambat. Kita tengok kat sana orang ni sembang. Orang sana main telefon. Orang sini, ya Allah, sebenarnya apa yang kau nak tunjukkan pada kami, ya Arhamar Rahimin. Ketika kita mula dalam keadaan lalai, lalu dihancurkan bumi ini. Itu yang besok, masa bumi ini dihancurkan oleh Allah, manusia macam terkejut, tuan-tuan. Apa berlaku ni? Apa berlaku ni? Apa berlaku ni? Allah ni sayang kita. Sebelum dia hancurkan alam ini, dibagi tanda dulu. Apa tandanya? Gerhana matahari, kata Nabi. Gerhana bulan. Apabila kerap berlaku gerhana, maka gerhana ini tandanya bumi ini mula nak dikiamahkan oleh Allah. Tuan-tuan, kalau masa kita kecil dulu, saya kecil dulu, nak jumpa gerhana setahun sekali susah. Sekarang hampir setiap tahun, tuan-tuan, gerhana. Dulu nak jumpa gerhana 5 tahun, 10 tahun, tuan-tuan. Sekarang tiap-tiap tahun, dan pernah berlaku setahun terjadi 2 kali dan 3 kali. Bermakna dah dekat, tuan-tuan, dah dekat ni. Alam ni nak dihancurkan oleh Allah. Tapi kita dalam keadaan yang kosong. Bila kita balik dalam keadaan yang kosong, tuan-tuan, pada ketika itulah besok, kita akan rasa apa? Kita akan bagi tahu Allah, farji'na na'mal salihah. Ya Allah, boleh tak hidupkan aku balik? Boleh tak hidupkan aku balik? Boleh tak? Ya Allah, hidupkan aku balik. Allah tanya, kau nak buat apa?
Kita cakap apa? Na'mal salihah. Aku nak buat baik ya Allah. Aku nak sembahyang sunat. Percayalah tuan-tuan. Kan? Kita tak mampu nak sembahyang sunat, tuan-tuan. Percayalah. Kita boleh sembahyang isyak nanti. Dan kita tak mampu semuanya boleh sembahyang sunat ba'da isyak. Kita boleh sembahyang fardu isyak. Tapi kita tak mampu nak sembahyang sunat isyak. Kaki kita sihat. Tangan kita sihat. Mulut kita sihat. Tapi kita tetap ditipu oleh diri kita sendiri. Kita nak cepat balik. Kita tak buat apa-apa pun, tuan-tuan. Kita akan terus buat perkara yang sama. Ditipu terus dengan kehidupan ini. Tuan-tuan, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam 24 jam, kalau dipecahkan kepada 3, 8 jam tidur, 8 jam cari harta, cari nafkah, dan 8 jam ibadat. Itu kalau ada 8 jam, tuan-tuan. Kalau umur kita 60 tahun, kita dah buang untuk kerja 20 tahun, dah buang untuk tidur 20 tahun, kita buat ibadat baru 20 tahun. Itu kalau umur 60 tahun. Kalau ada satu hari ibadat 8 jam. Kalau kita ibadat satu hari 1 jam, macam mana, tuan-tuan? Sembahyang fardu 5 waktu. 5 kali 5 minit, 25 minit. Kalau 1 jam kita nak kira macam mana, tuan-tuan? Nak kira macam mana? Nak balik macam mana nak minta syurga Allah? Kalau satu hari 1 jam saja ibadah. 8 jam baru ada 20 tahun. Kalau umur 60 tahun. Kalau 2 jam. Kalau 4 jam baru ada 10 tahun. Kalau satu hari kita peruntukkan masa kita 4 jam. Bermakna kita baru ada ibadat 10 tahun. Jika umur kita 60 tahun. Kalau 2 jam, umur 60, kita baik kita, Allah, baik kita baru ada 5 tahun. Kalau sejam, umur 60, baik kita baru ada 2 tahun setengah. Dia sembahyang 5 minit. Padahal kita sihat pun. Kita nak cakap apa dengan Allah? Nanti di akhir Allah tanya kita, wahai Fulan bin Fulan, wahai Ahmad Rizam Ghazali, umur engkau 52 tahun. Saya sekarang 52, tuan-tuan. Umur engkau 52 tahun, berapa tahun kau dah bangun malam sembahyang? Nak cakap apa dengan Allah? Nak cakap apa dengan Allah? Apa kita nak cakap? Dalam dunia ni kita belajarlah, tuan-tuan. Kita belajar apa aku nak cakap. Agak-agak alasan yang kita nak bagi ni Allah terima tak? Alasan sebab yang kita nak bagi kepada Allah ni Allah terima tak? Allah tanya kita, aku bagi engkau umur, masa, aku tak matikan kau lagi. Kenapa kau tak nak bangun malam? Padahal aku tiap-tiap minggu ingatkan kau. Mana tiap-tiap minggu? Surah Sajadah. Orang baca letak kat depan kan. Surah Sajadah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah ingat kita setiap minggu. Allah kata apa orang beriman? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'.
Dia akan renggangkan, bingkas bangun daripada tempat tidur dia. Dia munajat dengan Allah setiap malam. Sehingga Allah bagi tahu kita, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Tak ada seorang pun tahu perkara yang kami rahsiakan, kata Allah, min qurrati a'yun. Betapa hebatnya, betapa seronoknya, betapa manisnya orang yang boleh 2/3 malam bermunajah dengan Allah. So, kalau Allah tanya, kita nak cakap apa? Apa yang kita nak jawab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Besok Allah tanya, aku bagi engkau mulut, engkau buat apa? Tuan-tuan, kita ada tak satu buku, kita tulis, ini aku telah himpunkan suratul ikhlas, banyak ni dalam hidup aku. Alah ustaz, tak apa, saya ada duit. Saya orang kaya ustaz. Besok kalau saya mati, saya suruh dah. Saya upahlah orang baca qul huwallah untuk saya. Betul ke tuan-tuan? Tuan-tuan, zaman ni bukan zaman orang jujur macam dulu tau. Bukan zaman orang jujur tuan-tuan macam dulu. Saya minta maaf ya tuan-tuan. Ada orang pernah bagi tahu saya, Ustaz nak tak buat air Quran 30 juzuk dijual untuk sekolah. Saya kata minta maaf, bukan perangai saya nak jual-jual barang. Alah senang je Ustaz. Ustaz beli penapis yang besar, kemudian Ustaz buka CD Al-Quran 30 juzuk. Ramai orang buat macam tu Ustaz. Tuan-tuan, saya bukan nak bagi tahu perkara ni sebab apa-apa tak. Sekarang ni tak ramai orang jujur tuan-tuan. Sekarang tak ramai orang jujur tuan-tuan. Kenapa tak ramai orang jujur? Nabi kata sekarang ramai orang jahat daripada orang baik. Orang jujur tinggal sikit. Orang tak jujur dah banyak. Ini zamannya. Betul ke kita ada duit, dengan kita bagi orang duit, orang boleh baca kulhu untuk kita? Tuan-tuan balik, tuan-tuan tengok anak menantu tuan-tuan. Saya tengok anak menantu saya, tuan-tuan tengok anak menantu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok cucu tuan-tuan, tuan-tuan tengok, saya tengok cucu saya. Saya dah ada cucu tuan-tuan, 13 orang. Balik kita tengok, besok kalau aku mati, anak aku, menantu aku boleh tak tolong aku kat kubur? Dia tengok cucu kita, agak-agak dia orang boleh tolong tak? Dia tengok cucu kita buat apa? Cucu kita tengah tengok kartun ke, main game ke, atau cucu kita tengah tengok Quran? Aku boleh tak harap dengan cucu aku yang ramai ni? Saya 13 orang sekarang. Saya boleh tak harap cucu saya yang 13 orang ni bacakan Quran untuk saya? Kita tengok dia sekarang apa dia buat. Dia baca Quran tak? Ataupun dia layan, dia tengok kartun 24 jam. Kalau tak ada telefon dia marah. Kita tengok anak kita, tengok menantu kita, apa dia buat? Boleh tak aku harapkan dia orang ni tolong? Tuan-tuan, besok bila kita dah duduk dalam kubur, apa yang berlaku? Setiap kali malaikatur rahmah membawa hadiah dan habuan untuk arwah dalam kubur, kita menanti dan kita berebut, kata ulama. Tuan-tuan pernah tengok tak, kalau orang Arab dia bagi hadiah kepada orang-orang hitam dekat tanah haram, dia nak bagi orang berebut macam mana tuan-tuan? Kata ulama, lebih dahsyat daripada tu. Ketika kita berebut ni tuan-tuan, kita dapat bahagian mana? Satu, bahagian pada hari Jumaat.
Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Yang tu seminggu sekali. Kedua, kita dapat bahagian mana? Bahagian tiap-tiap lepas semayang. Kalau ada orang doakan, Allahumma fil lana zunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita akan berebut setiap hari. Kita akan tanya dengan malaikatur rahmah, malaikat, ada tak hadiah daripada anak-anakku? Dekat kata tak ada. Anak-anak kamu sibuk bagi harta pusaka yang kau tinggalkan. Dan sekarang dia tengah gaduh ni, kata malaikat. Dia tengah gaduh harta pusaka. Akibat harta yang kau tinggalkan, kata malaikat, mereka telah berputus silaturahim. Kita kat dalam kubur nangis, tuan-tuan. Kita nangis dan kita terus nangis. Dan kita sakit dan terus sakit, tuan-tuan. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya. Dan orang tidak peduli dan orang tak mau peduli akan perkara ni. Sebab itu, tuan-tuan, Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia pesan kat kita siap-siap. Kalau kita nakkan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak Allah bagi kita kebaikan dan terus bagi kita baik dan terus kita bagi kita baik. Pertama, Nabi kata apa? Jangan tinggal lepas subuh, lepas maghrib. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Bismillahi ala nafsi wa dini wa ahli wa mali. Allah akan bukakan kebaikan demi kebaikan. Kemudian Nabi pesan, baik yang kita dah buat tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dikekalkan kebaikan itu. Apa kata Nabi? Jangan tinggal. Baca lepas maghrib, lepas subuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat. Lalu Allah kekalkan, Allah istiqamahkan, Allah jaga kebaikan itu ke atas diri kita. Tuan-tuan, apa kata ulama? Di antara tanda kebencian Allah, kebaikan yang selalu kita buat lalu ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit. Apabila Allah benci kita, tuan-tuan, perkara kebaikan yang pernah kita buat, yang kita istiqamahkan, langsung dicabut oleh Allah sedikit demi sedikit. Makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya rasa cukup ke kuliah kita pada malam ni dan pada pertemuan kita ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan menjadi satu rahmah atas kita semua dan juga saya. Tuan-tuan, mau tak mau mati, suka tak suka mati, hendak tak hendak mati. Persoalan dia, macam mana nak mati? Bagaimana keadaan kematian aku? Sebab itu ulama nyatakan, saya selalu ulang, tuan-tuan, dalam kuliah-kuliah saya. Dalam kuliah saya, selalu saya ulang. Kita tak nak mati terkejut, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal ayat 128, 129. Tuan-tuan buka At-Taubah 128, 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Kita tak nak mati terkejut. Sebenarnya Allah sayang kita. Allah bagi kita sakit. Sebenarnya sakit ini, tuan-tuan, kalau kereta selalu sakit, tanda kereta tu rosak.
Kereta kerap rosak ni tuan-tuan, ditahan lama ke tak? Kan kita kejap-kejap sakit kan, kejap-kejap demam, kejap-kejap ini, kejap-kejap tak larat kan. Tandanya kita dah nak balik. Yang paling kita khawatirkan, bila tanda yang Allah bagi, kita tak sedar yang kita dah nak dekat balik. Yang ni yang kita takut. Allah bagi. Tuan-tuan rasa, saya dulu macam tu lah tuan-tuan, masa saya muda. Saya tak rasa apa-apa. Bila umur kita dah mula meningkat, oh macam ni rupanya. Perasan tak tuan-tuan? Bila kita dah berumur, anak-anak kita semua tinggalkan kita. Kan kita mula duduk 2 orang kan? Tinggal, kita tengok isi kita tengok kita. Kita cakap dengan isi kita, mak, sunyi kan? Cuba kita bayangkan besok orang tinggalkan kita sorang-sorang, macam mana tuan-tuan? Besok kan kita nak tinggalkan dalam lubang sorang-sorang kan? Macam mana sunyi dia? Kan dalam dunia ni kan kita ada anak ramai. Saya ada 7 orang anak tuan-tuan, 13 cucu. 7 anak, 13 cucu, maknanya ada berapa tuan-tuan? 20 orang. Tak tampung menantu lagi tuan-tuan. Sekarang kita tinggal 2 orang. Tadi saya cakap dengan orang rumah makan tengah hari dengan dia. Yang saya panggil dia sayang lagi, dah 50 lebih. Rasulullah macam tu tuan-tuan. Rasulullah macam tu. Dia panggil sayang, sunyi kan. Saya cakap dengan dia, kita tinggal 2 orang aja, anak kita ramai. Saya tak boleh tuan-tuan, saya ni penyedih. Oh mak saya kata, bang, nak time makan janganlah nangis, dia kata. Ni time makan ni bang, nasi kat depan jangan nangis. Tak, aku rasa sunyi. Macam mana tuan-tuan besok orang tinggalkan kita dalam liang sorang-sorang, kemudian dia balik. Kan anak kita tunggu kat situ? Tak kan? Dia letak kita kat dalam kan? Itu pun bertuah tuan-tuan, kalau dia letakkan. Kalau orang lain letakkan, kalau anak kita yang letak tak apa, dia letak, ayah, ni abang nak tinggalkan ayah, abang letak ayah ya. Bu, abang letakkan ibu ya. Letak baik-baik. Kalau orang lain letak macam mana tuan-tuan? Betul dia tinggal. Ya, ibu, abang nak tinggalkan ibu ya. Ibu kita macam mana tuan-tuan? Macam mana? Kita 2 tahun tak jumpa anak kan? Pandemik, dia balik sekejap dapat seminggu. Kemudian masa dia nak balik, kita apa? Seronok. Bolehlah, baliklah korang. Apa macam tu? Kan? Kita cakap, Along dah lama tak balik lah. Tengok ibu, tiba Along nak tinggalkan ibu lagi. Nampak? Besok dalam kubur macam tu lah. Tapi suara kita tuan-tuan, anak kita tak dengar, suami tak dengar. Kalau suami meninggal, isteri tak dengar. Yang dengar tangisan kita adalah suara-suara selain daripada manusia dan jin, semua dengar. Pokok-pokok dengar, binatang-binatang dengar. Kita tak dengar tuan-tuan. Kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita dengar, orang yang dengar itu akan pensan, kata Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar satu hari, tuan-tuan kita pernah dengar kan cerita Rasulullah letak pelepah tamar kan atas kubur. Itu Rasulullah, tuan-tuan, kita bukan Nabi. Rasulullah dengar orang kena seksa, nangis. Rasulullah ambil pelepah tamar, Rasulullah letak atas kubur. Sahabat tanya, ya Rasulullah, engkau buat apa? Kata Rasulullah, selagi mana pelepah tamar ni tak kering, dia akan minta ampun untuk orang yang dalam kubur. Satu hari Sayyidina Abu Bakar lalu dekat kubur, Sayyidina Abu Bakar berhenti, Sayyidina Abu Bakar nangis tuan-tuan. Dia nangis, dia berhenti, sahabat tanya, sahabat pegang tangan dia. Wahai Abu Bakar, kamu buat apa?
Kata Sayyidina Abu Bakar, aku dengar akan tangisan ahli kubur. Dan aku dengar, kata Sayyidina Abu Bakar, Allah buka hijab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita Allah Ta'ala tak buka. Kalau kita buka, tuan-tuan nak keluar masjid. Dia tak keluar masjid kan. Kalau kita dibukakan pendengaran kita oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, akhir sekali, seperti mana yang diminta oleh pengurusi, insya-Allah kita akan buka tabung untuk sahabat-sahabat kita yang di Sepang. Di Sepang, insya-Allah, saya pun tak tahu yang masjid nak buat. Jadi insya-Allah saya sendiri akan berikan sumbangan untuk tabung tersebut. Saya akan tengok dulu, saya beg duit saya dalam kereta. Nanti saya akan pergi kat kereta, saya akan ambil beg duit saya. Semana ada dalam beg duit saya, yang tu saya akan keluarkan untuk sahabat-sahabat kita di mangsa banjir ni. Tak tahulah berapa yang ada. Saya tak rajin tengok beg duit tuan-tuan. Jadi berapa yang ada lah. Kalau ada banyak mana, kalau ada banyak itulah saya akan keluarkan. Jadi sebenarnya tuan-tuan, ini peluang kita tuan-tuan. Zan, tolong alang jap. Ambil beg duit tu. Sebab tabung dah jalan. Nanti last minute kan tak seronok pula kan. Sebenarnya tuan-tuan, peluang ni sebenarnya tak ada lagi. Besok kalau banjir ni dah habis, peluang ni tak ada lagi. Dan kita tak tahu kita nak buat baik bila. Dan sebenarnya maka saya sebenarnya seronok bila pengurusi bagi tahu saya tadi, pengurusi majlis bagi tahu saya tentang tabung ini. Saya rasa, ya Allah, mungkin ini peluang aku, asbab untuk aku Engkau terima masuk syurga Engkau, ya Allah. Sebenarnya tuan-tuan, tak rugi pun bila kita berikan harta kita untuk Allah dan Rasul. Tak akan kurang, tak ada orang yang kurang hartanya dengan sedekah. Satu hari tuan-tuan, Abdurrahman bin Auf jumpa Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, macam mana aku nak kurangkan hartaku? Lagi aku bagi kepada Allah dan Rasul, aku bagi untuk agamamu ya Rasul, untuk agama Allah ya Rasulullah. Hartaku makin banyak. Tak kurang. Macam mana aku nak kurangkan? Sampai macam tu tuan-tuan, sebab janji Allah macam tu. Satu yang kau keluarkan, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai 700 kali ganda. Sehingga kan satu hari malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, hamba Allah ni, dia buat amalan tapi dia ikhlas. Macam mana nak catat ni? Kosong dia, ya Allah. Dia tak ada buat kerana apa-apa pun. Dia cuma buat kerana Engkau aja. Aku nak tulis macam mana ni, ya Allah, kata malaikat. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, amalan orang yang ikhlas kerana aku yang akan membalasnya, kata Allah. Tuan-tuan, Allah janji kat kita, satu, Allah kalikan 10 sehingga 700. Tetapi kalau kita buat kerana Allah dan Rasul, tidak ada angka pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada angka tuan-tuan. Kalau kita buat kerana Allah dan Rasul, tak ada angka. Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa-siapa yang menyukakan hati saudara Islam dia? Bang. Ustaz. Ustaz. Saya tak tahu ada berapa kat saya. Saya dah janji. Ni Ustaz, saya tak tahu. Macam mana nak masuk Ustaz? Soal. Siapa yang menyukakan hati hambanya, saudara Islam yang lain, besok Allah akan sukakan hatinya di akhirat kelak. Sebenarnya tuan-tuan, dalam dunia ni suka sekejap. Kita pergi jalan-jalan, balik kita dah suka kat sana, sekejap aja. Lepas tu kita tak suka dah. Balik kita sedih, balik. Tapi kat akhirat, sukanya berpanjangan. Jadi beruntunglah orang yang Allah bagi peluang ini,
Dan kita rebut peluang ini. Mudah-mudahan Allah redha kita dan Allah sayang kita. Dan saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Dan saya akhirkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon dan kami tadahkan dua tangan kami, ya Allah, yang penuh dengan kesalahan, yang penuh dengan dosa dan maksiat, yang kami dah lupa pun maksiat itu, ya Allah. Kami tak ingat pun dosa yang kami buat itu, ya Allah. Ya Allah, malam ni kami angkat dua tangan kami, ya Allah. Kami minta ampun ke hadrah-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada dosa yang kami sendiri tak ingat, ya Arhamar Rahimin, Kau maafkanlah salah kami, ya Allah. Ya Allah, jika Kau tak ampunkan salah kami tak kuat untuk menerima azab-Mu dalam alam barzah, ya Allah. Ya Allah, kami tak kuat dan tak mampu untuk Kau azab kami di dalam alamul barzah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dosa-dosa yang kami buat pada zaman muda kami, ya Allah, ampunkanlah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dosa-dosa yang kami buat pada ketika kami lalai dulu, ya Allah, maafkanlah salah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dan kami berharap akan kasih sayang-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ya Allah, jika mana kami tak layak untuk masuk syurga Engkau, tapi kami berharap keluarkan kami, ya Allah, daripada api neraka Jahannam-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, kami tak tahu berapa umur lagi baki umur yang tinggal untuk kami, ya Allah. Kami mohon ke hadrah-Mu, matikan kami dalam husnul khatimah, ya Allah. Rezekikan atas kami husnul khatimah, ya Allah. Rezekikan atas kami husnul khatimah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.